Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, Peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda, sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya buruh putra, memiliki hartanah pertama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Bertemu kita sekali lagi pada hari yang kelima pasal lockdown 3.0. Hari Sabtu hari ni tuan-tuan dan puan, jangan betulkan jam anda, jangan betulkan kalender anda, memang hari ni hari Sabtu. Okay, dan merupakan hari yang kelima kita berada di rumah dalam fasa lockdown. Dan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama-sama dengan saya untuk pagi ini. Dan seperti mana yang saya dah war-warkan beberapa posting yang saya buat sebelum ni, start daripada semalam lah, hari ni kita akan bincangkan topik berkaitan dengan profil kewangan. Dan saya tidak bersorangan, pada pagi ni kita ada sahabat muallim saya, Tuan Eddie Azwan di hujung talian. Sekejap lagi kita akan jemput beliau untuk bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum tu saya nak mohon bantuan tuan-tuan puan semua, siapa yang dah join rancangan live ni, untuk melakukan dua perkara. Macam biasalah, kita mohon bantuan tuan-tuan puan semua untuk tekan button share dulu. Tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain yang ada kat luar sana tu, daripada diorang tak buat apa-apa kat rumah, daripada membuang masa, tak ada perkara yang bermanfaat, boleh dibuat oleh mereka. Apa kata kita tarik mereka untuk sama-sama join kita pada pagi ini dalam sesi live bersama saya dan juga Tuan Eddie Azwan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mohon bantuan tuan-tuan puan, siapa yang dah join rancangan live ni, untuk memperkenalkan diri masing-masing. Tak susah pun caranya, masuk je di ruangan komen tu, nak bagi salam ke, nak ucapkan selamat pagi ke, ataupun mungkin nak tag kawan-kawan anda yang ada kat luar sana, nama mereka, boleh masukkan di ruangan komen supaya kita boleh kata apa, berkenal-kenalan, dan saya bolehlah menyapa anda. Sambil-sambil kita buat live ni, kita boleh tengok siapa yang dah join tu, dan kita bolehlah berkenal-kenalan. Saya nampak Tuan Saifuddin Sulong, orang pertama yang bagi komen pada pagi ni. Terima kasih Tuan Saifuddin. Waalaikumsalam Tuan Saifuddin. Tuan Zainul pun ada. Waalaikumsalam Tuan Zainul, tiap-tiap hari Tuan Zainul bersama-sama kita. Terima kasih banyak-banyak. Oh, Ducati hari ni, itulah dia. Mampu beli baju je, t-shirt je mampu beli, motornya belum ada lagi, lesen motor pun tak ada Tuan Zainul. Okay, so siapa-siapa yang dah join, minta tolong bantuan tuan-tuan perempuan semua untuk tekan button share, tarik seramai mana yang boleh kawan-kawan kita untuk bersama-sama kita pada pagi ni lah. Okay, topik pagi ni, jangan fikir benda ni agak berat untuk kita bincangkan, ataupun jangan fikir benda ni adalah satu perkara yang mungkin teknikal, sebab saya akan cuba memberitahu kepada tuan-tuan puan dan sahabat saya Tuan Eddie pun adalah orang yang saya rasakan begitu layak untuk membincangkan topik tentang profil kewangan ni. Okay, bila kita cakap tentang kewangan, kewangan dan hartanah berpisah tiada. Kita nak beli rumah, kita perlu pastikan bahawa kita ada kemampuan ataupun kita ada kebolehan untuk memiliki rumah tersebut terlebih dahulu. Ramai di kalangan kita sebenarnya yang cuba untuk memiliki hartanah, cuba untuk membeli rumah yang di luar daripada kemampuan dia. Dan kita tengok ramai pembeli-pembeli ataupun pemilik-pemilik hartanah yang sekarang ni dah memiliki hartanah, sebenarnya berada dalam keadaan tertekan, terbeban disebabkan tersalah memilih jenis hartanah ataupun harga hartanah yang di luar daripada kemampuan mereka. Sebab tu pentingnya kita menyediakan profil kewangan. Penting bagi kita untuk menyediakan what we call dokumen untuk memastikan bahawa kita ni berada pada landasan yang tepat
kita ni mampu sebenarnya untuk memiliki sesuatu hartanah tersebut. Saya selalu tekankan beli rumah mengikut kemampuan, bukannya mengikut nafsu ataupun mengikut kehendak kita semata-mata, tuan-tuan dan puan. Beli rumah berdasarkan kepada apa yang kita mampu untuk bayar dan kita boleh sustain selama beberapa tahun. Bukannya kita tengok pada kemampuan kita pada masa itu sahaja. Kita kena congak, kita kena kira. Kita kena pastikan yang kita ni cukup duit untuk survive, untuk sustain sehingga mungkin 10 ke 20 tahun yang akan datang dengan adanya perancangan kewangan yang teliti. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan perempuan untuk bersama-sama dengan kami pada pagi ni untuk belajar cara macam mana sebenarnya kita boleh menyediakan profil kewangan tersebut, dan dalam masa yang sama bagaimana sebenarnya profil kewangan tu boleh membantu kita untuk memastikan bahawa kita betul-betul layak dan kita betul-betul mampu sebelum kita membeli ataupun membina komitmen dengan pembelian rumah yang kita inginkan tadi. Okay. So saya nampak Tuan Azizan. Waalaikumsalam Tuan Azizan. First saya tonton. Okay, terima kasih banyak Tuan Azizan. Tuan Man AB. Waalaikumsalam. Puan Marini. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam Puan Marini. Puan Ezrina pun ada. Waalaikumsalam. Sekali lagi Puan Ezrina. Tiap-tiap hari Puan Ezrina bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so siapa-siapa yang dah join ni minta tolong tekan button share. Okay, dan saya tak berniat untuk bercakap panjang lebar. Mukadimah sudah. So kita akan teruskan dengan perkongsian bersama dengan Tuan Eddie. Tuan Eddie pun dah menunggu lama dah di hujung talian tu. So kita keluarkan Tuan Eddie bersama-sama kita pada pagi ni. Assalamualaikum Tuan Eddie. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coach Isaac, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tuan Eddie sihat? Alhamdulillah Tuan Isaac, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama dah sebenarnya kita tak berjumpa dengan Tuan Eddie ni, selalunya over the phone aja, kita ber-WhatsApp dan kita calling-calling aje kan. So alhamdulillah hari ni saya sebenarnya tak sangka Tuan Eddie bila saya WhatsApp Tuan Eddie, saya rasa Tuan Eddie ni orangnya sibuk selalu tengok masa PKP 1.0 itu dia sibuk dengan buat kolam renang kat rumah kan. Tak tahu PKP 3.0 ni dia buat apa pula. So dalam tempoh PKP lockdown sekarang ni Tuan Eddie habiskan masa dengan aktiviti macam mana tu kat rumah tu? Alhamdulillah, saya pada tempoh PKP pertama betul sibuk dengan aktiviti hobi saya, bertukang sampai siaplah kolam tu. Yang PKP kali ni lebih kepada nak bersihkan kolam lah. So, kolam dah siap kan. So tak adalah, itu semua lebih pada hobi. Aktiviti urus niaga semua berjalan seperti biasa lagi lah. Alhamdulillah. So bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin baru pertama kali bersama-sama dengan Tuan Eddie Azwan, saya kenalkan diri Tuan Eddie dululah. So kita bertaaruf dulu dengan Tuan Eddie. Tuan Eddie ni merupakan salah seorang perunding hartanah yang bersama dengan syarikat IQI Realty Group. So beliau telah berapa tahun dah Tuan Eddie dengan IQI? Saya tahun 2015 hingga ke tahun ni lebih kurang 7 tahun lah. Alhamdulillah. Okay. So sebelum ni dikenali sebagai iRealty kan. So baru-baru ni dah join IQI. So dah jadi salah satu daripada ahli keluarga IQI Realty. Dan dalam masa sekarang ni Tuan Eddie, saya difahamkan sedang menunggu ataupun dah habis dah dapat keputusan yang buat diploma saya tu. Punya PA. So bidang pengajian saya kita ambil sijil lah, itu sijil untuk kita dapatkan sijil lah. So alhamdulillah lah pengajian tu dah selesai, dah pun bergraduat. Sekarang ni tengah tunggu pendaftaran untuk menjadi probationary estate agent insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, so mungkin ada yang di kalangan sahabat-sahabat yang tak berapa familiar dengan istilah PEA tu. Mungkin Tuan Eddie boleh terangkan sikit tentang PEA tu. Macam mana, apa beza dia dengan REN? Ya, dia kalau dalam perkembangan ejen hartanah ni, dia lebih kepada kita panggil perkembangan kerjaya lah. Yang mana bermula sebagai REN, Real Estate Negotiator, yang mana kita berdaftar dengan agensi. Di mana satu estate agent ni, estate agent yang kita panggil sebagai estate agency ni, dia boleh lantik sampai 50 orang ejen berdaftar. Yang tu kita panggil REN. So REN ni pula dalam proses dia nak menjadi ejen berdaftar tadi, tu dia singgah kepada checkpoint tengah-tengah tu yang dipanggil sebagai probationary estate agent. So saya sekarang ni tengah R&R dulu dekat probationary estate agent. Dan perlu melalui beberapa task dan juga kerja-kerja yang perlu lakukan, melengkapkan task. Sehinggalah nanti mungkin dalam tempoh 3 ke 4 tahun baru boleh dapat interview dan kita akhirnya boleh melepasi untuk dapatkan lesen estate agent. Dekat situ barulah kita panggil sebagai perunding hartanah berdaftar yang betul-betul lah estate agent. Ya.
Yang itu Okey, baru saya REA. saya kenal Tuan Eddie ni, kalau tak silap saya first time saya jumpa beliau tahun 2019. Ketika tu RELT ada menganjurkan satu program convention keusahawanan Muslim, kalau tak silap namanya. Betul. Ketika tu Tuan Eddie menjadi moderator dia duduk jauh atas pentas tu, kita tengok dia kat bawah macam oh hebatlah Tuan Eddie ni kan. Moderator untuk program bersama dengan Tuan Azlan masa tu Azlan Al-Amin. Dan selepas tu saya berpeluang untuk menimba ilmu bersama Tuan Eddie ni dalam satu program yang dipanggil GRIP. GRIP ni dianjurkan juga oleh IRLT dan saya memang duduk dalam grup bersama dengan Tuan Eddie. Tuan Eddie jadi muallim saya lah ketika tu. Tapi unfortunately program tu terpaksa ditangguhkan sekejap lah disebabkan adanya pandemik COVID-19. Dan kita looking forward sebenarnya nak jumpa dengan Tuan Eddie untuk belajar lebih banyak dengan Tuan Eddie. Dan bila saya call Tuan Eddie hari tu, saya tanya, Tuan Eddie free tak? Kalau kita boleh buat sharing ni kan. Tuan Eddie kata, why not? Alhamdulillah lah kan. Boleh je kalau misalnya kita buat sharing kan. Tu yang saya rasa macam berbesar hati lah muallim saya sebenarnya. Tuan Eddie Azwan ni yang bersama dengan saya bersama-sama kita pada pagi ni. Dan perkara yang saya dah belajar dengan Tuan Eddie masa GRIP hari tu adalah berkenaan dengan profil kewangan. Dan saya rasa benda ni memang amat-amat mustahak perlu dikongsikan kepada semua supaya lebih ramai lagi masyarakat kat luar sana tu merasakan bahawa penyediaan profil kewangan ni adalah satu perkara yang penting untuk tuan-tuan perempuan sebelum melakukan investment ataupun melakukan pembelian hartanah. Yang tuan-tuan perempuan kena pastikan yang tuan-tuan perempuan betul-betul faham macam mana cara nak menyediakan profil kewangan tu dulu supaya kita boleh pastikan yang kita ni mampu untuk membeli hartanah yang kita idam-idamkan tadi. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan Tuan Eddie. Silakan untuk membentangkan ataupun menceritakan tentang profil kewangan ni kepada kita semua. Okey, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKP tuan-tuan. Steady. Saya pun masih juga ber-PKP, berlockdown di rumah, sama-sama kita doakan keadaan pulih semula seperti sedia kala. Kita buat apa yang kita mampu, kita beri sokongan apa yang kita mampu. Kerana kena ingat, perkara yang kita sedang lakukan ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita di masa akan datang nanti. Bukan setakat kita ni, semua rakan-rakan, keluarga-keluarga kita kan, sahabat-sahabat rakyat Malaysia khususnya. So kita sama-sama usahakan. Baik, hari ini saya nak berterima kasih kepada Coach Isaac kerana Coach Isaac telefon saya, dia WhatsApp saya. Saya bila nama Coach Isaac naik, saya memang kena reply terus. Nak pula dia pelawar saya datang, saya kena datang. Kerana orang kata Coach Isaac ni dia adalah orang yang tak cukup, tak kedekut dengan ilmu. Dia ada orang yang rajin, hampir setiap hari dia live tu. Dia kata, Masya Allah. Terima kasih. Effort dia. Dan satu saya nak kongsikan tuan-tuan, berkongsi manfaat ni adalah satu benda yang memang sangat-sangat tinggi nilainya. Bagi kita orang Islam ni, ada 3 perkara yang tak putus kalau kita meninggalkan dunia ni. Kena ingat yang tu. Dan salah satunya adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bila mana ilmu itu dimanfaatkan orang lain, kita juga akan menerima manfaatnya di sana, insyaAllah. Baik, hari ini saya dipanggil untuk, bukan bagi tazkirah, macam bunyi tazkirah dah tu kan. Hari ini saya dipanggil untuk cuba mengupas satu topik yang agak penting bagi saya. Kerana yang ini kebanyakannya orang tinggalkan. Dia sonok-sonok pergi beli hartanah, dia sonok-sonok memiliki hartanah tapi dia tak susun yang bahagian ni. Ini bahagian core sebenarnya, iaitu kepentingan profil hartanah. Okey, seperti mana Tuan Isaac bagi tahu, sebelum ni beliau berkursus sama-sama belajar dengan saya dalam satu sesi ilmu. Yang mana sesi ilmu yang pertama tu, tuan-tuan, jujur saya cakap, kita habiskan sepanjang hari. Bermula 8 pagi hingga ke 6 petang. Baru habis satu sesi yang mana kita cover betul-betul profil kewangan ni sampai ready bagaimana nak bentuk profil kewangan. Tetapi itulah saya minta Tuan Isaac khusus ni, sehari dia tak bagi, dia bagi 40 minit je. Jadi 40 minit ni insyaAllah saya akan cuba sampaikan apa yang boleh. Apa itu profil kewangan? Tuan Isaac boleh saya cuba sharekan beberapa slide untuk silakan pemahaman. Silakan. Sekejap ya. Okay, slide sebentar. Sambil-sambil tuan-tuan yang mana masih ada tu, ingat manfaat. Tuan-tuan bila tuan-tuan share saja status di FB ni, andailah kata ada sahabat-sahabat kita sama-sama menonton, tuan-tuan juga sedang berkongsi manfaat. Kerana apa? Kerana sahabat kita ini asbab dia menonton kita, melihat kita punya link tu, dia pun sama-sama menimba ilmu, dapat juga bahagian saham tuan-tuan. Jadi sama-sama kita sharekan insya-Allah. Okey, dah nampak ke skrin saya Tuan Isaac? Boleh dah keluar skrin ya. Baik tuan-tuan, profil kewangan. Saya bagi intro dulu. Apa itu profil kewangan? Ringkas ni nak mudah faham. Saya suka nak guna perkataan biodata kewangan kita.
kita punya pengenalan, kita punya maklumat kewangan kita. Kita nak bina satu biodata ataupun tuan-tuan pernah tak apply kerja. Bila apply kerja ni kita sediakan satu dokumen yang kita panggil sebagai resume. Resume ni kita print, kita buatkan lebih kurang dalam 10 page dan sebagainya, kita pergi mohon interview dan kita hantar, itulah rumusan tentang diri kita. Jadi itulah yang saya nak sampaikan hari ini, bagaimana kita nak buat resume kewangan kita. Supaya dengan andaian bila kita ada resume yang begitu cantik ni, kita hantar permohonan kepada pihak bank, kita akan dapat pertimbangan yang baik lagi. Ataupun ada juga yang menggunakan profil kewangan ini digunakan untuk cari rakan-rakan niaga, cari sponsor-sponsor yang lain, nak cari kumpulan-kumpulan untuk bersama-sama dalam pelaburan. Ini kita panggil sebagai profil kewangan. Okey, saya akan cuba pergi perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan saya cuba pergi. Sebelum tu tuan-tuan, topik kewangan ni bagi perhatian yang sangat penting. Ini saya dapat daripada Jabatan Insolvensi tahun 2020. Okey, antara punca-punca rakyat Malaysia diisytihar muflis. Yang terkini kalau nak diisytiharkan muflis, kalau anda dulu hutang 30,000 minimum hutang 30,000 anda dah boleh diberikan notis muflis ataupun kita panggil kebankrapan, minta jauhkan. Okey. Dan sekarang yang terbaru setelah ditambah baik, dikemas kini akta, perlukan 50,000 minimum hutang barulah dijatuhkan isytihar muflis. Tapi yang saya nak highlightkan, cuba lihat dalam statistik yang ada di depan kacamata tuan-tuan. Saya lihat dekat situ ada 5 bahagian utama lah, 5 bahagian utama yang kalau tuan-tuan bagi perhatian, ini antara sebab-sebab utama kenapa rakyat-rakyat Malaysia diisytiharkan muflis. Yang pertama, yang paling besar sudah semestinya pinjaman kenderaan. Yang ini memang saya tak terkejut lah. Saya tak terkejut kerana dia adalah satu bentuk yang ramai orang yang meminjam, ramai orang memiliki, hampir setiap isi rumah ada. Dan kita tahu bahawasanya kenderaan ini satu benda yang agak sensitif. Kalau salah urus ni menjadi satu bentuk liability. Dah keluar dah ayat-ayat kewangan tu. Nanti kita belajar apa itu liability. Yang kedua, yang agak saya bimbangkan, yang ini betul-betul dekat dengan kita Coach Isaac, iaitu pinjaman perumahan. Almost 26% tu. Dan selalunya yang lebih bimbang saya lebih bimbang, pinjaman kenderaan ni, muflis dia biasanya kecil-kecil sajalah. Kecuali dia pakai kereta-kereta yang mahal mungkin dalam 100,000. Tetapi yang saya bimbang ni, pinjaman perumahan. Biasanya pinjaman perumahan, kalau ikut kajian terkini daripada JPPH, median price pemilikan rumah di Malaysia sekarang ni dah mencapai hampir 300,000. Median maknanya seluruh Malaysia. Kalau di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang sekarang ni dah almost 500,000 median price. Tu median. Ada yang lebih tinggi lagi lah. Okay, so bukan saya nak menakutkan tuan-tuan, tetapi perkara ini perlu kita bagi perhatian serius. Kerana kalau kita tak uruskan bahagian ini, kita bimbang kita masuk dalam statistik ini. Jadi saya nak bagi tu satu kata-kata nak bagi semangat pada tuan-tuan. Seronok saya bila baca yang ni, saya seronok. Dia kata dekat sini, hutang ini boleh menjadikan kita tidur tak lena. Betul? Siapa yang ada hutang yang banyak, dia tidur lena, dia memang terror. Saya nak belajar dengan dia. Okay? Dia hutang ni boleh jadikan hidup kita tak menentu. Serba-serbi tak kena. Hidup penuh dengan keresahan dan kerisauan. Sebab itulah Islam sendiri tidak menggalakkan kita berhutang. Kalau boleh cash lah. Ada kemampuan jangan berhutang. Okay? Tetapi yang seronoknya ayat ketiga ni dia bagi motivasi balik. Dia kata hutang ini perlu diurus. Dia bagi dia punya metafora macam ni. Hutang ni macam pisau lah. Kalau kita bagi kepada anak-anak kecil yang tak tahu nak guna pisau ni, kemungkinan dia akan terluka tangan, terluka dan sebagainya, boleh mencederakan. Tetapi kalau pisau yang sama tadi kita bagi kepada tukang masak yang hebat, chef ke kan, even kita lah kalau kita pandai gunakan ni, sebenarnya dia boleh menghasilkan satu hidangan yang enak, yang sedap. Nampak tak? Dia nak kata sebenarnya pisau itu tidaklah melihat semata-mata bahaya, tetapi kalau kita pandai urus, kita pandai manage, insya-Allah kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Okay, so saya nak mulakan hari ini dengan satu konsep yang selalu saya tekankan kepada kawan-kawan yang selalu bertanya bagaimana nak start dalam bidang hartanah, bagaimana tentang pemilikan hartanah. Ingat konsep ni, OMG. Yang ini saya sengaja Tuan Isaac tak tulis apa maksud O, apa maksud M, apa maksud G. Tuan-tuan tulis sendiri ya, ataupun bantu tulis di komen. Okay, O yang pertama. O yang pertama saya panggil sebagai objektif. Okay, typekan di ruangan komen, objektif. Ingat konsep 3 ni, kerana ramai orang bila dia nak beli tanah, dia nak beli rumah, perkara pertama yang dia tak buat adalah objektif. Dia tak clear dengan apa objektif dia membeli. Ini sangat-sangat bahaya. Bila dah beli kan dia termenung, dia dapat kunci rumah, dapat kunci rumah, apa nak buat dengan rumah ni? So that means you are not clear daripada beginning lagi, daripada awal, apa objektif tindakan kita ni. Okay, so objektif satu benda yang sangat penting. Yang kedua saya panggil sebagai M. M ni apa? Saya panggil monetary. Kemudian barulah keluar monetary kita. Kita kena kaji duit kita. Adakah kita mampu? Atau M tu panggillah mampu. Pun boleh. Monetary mampu.
Yang ni tuan-tuan kena ukur kemampuan. Ini yang kejap lagi saya nak emphasize. Bahawasanya ramai orang objektif dia sangat tinggi tetapi dia lupa nak ukur kemampuan kewangan dia. So M, dapat O dan M. Dan yang ketiga, yang ni saya panggil good knowledge. Saya tak panggil perfect knowledge, saya panggil good knowledge. At least kena ada knowledge sikit lah. Walaupun kita ada objektif, kita ada duit, tapi malam ni kita tak ada knowledge yang cukup. Bukanlah kita panggil perfect, kita tahu dalam bidang ni banyak sangat ilmu dia. At least good knowledge lah, fair knowledge. Tahu sedikit tentang hartanah, tahu sedikit tentang sewaan, tahu sedikit tentang macam-macam pinjaman dan sebagainya. Seperti mana yang Tuan Aizat buat setakat ni, saya rasa dia berikan satu good knowledge yang begitu bernilai lah. So OMG ni, sentiasa fikirkan. Kerana kalau anda miss salah satu ni, dia akan mengganggu perjalanan anda dalam pemilikan hartanah. Objektif lah selalu saya lihat ramai yang tak clear. Dan yang kedua, monetary tadi. Dia tak ukur. Dia kata, okey saya nak beli rumah pertama. Dia pun berangan, saya nak beli rumah yang 3 tingkat. Rupanya monetary lupa nak ukur. Yang tu jadi bahaya tu. Okay. Hari ni saya akan emphasize kepada monetary. Okay. So asas kewangan tuan-tuan. Kita pergi kepada step yang pertama. Everybody okay? Terima kasih yang tulis. Tuan Isaac yang salinkan untuk kita. Punyalah guru kita ni baik. Dia pula yang salinkan, tuliskan untuk dia punya student-student. Objektif, monetary dan juga good knowledge. Ingat OMG. Okay, sengaja saya letakkan OMG supaya ingat. So ni duit. Dalam keadaan kita, dalam keadaan pandemik ini pun satu benda yang penting. Kerana ramai orang, dia rasa duit dia banyak. Tetapi dia tak tahu berapa duit dia ada. Dia rasa duit dia banyak. Tapi dia tak tahu berapa duit yang dia ada. Kerana apa? Kerana, ni saya kata, ramai nak kaya tetapi ramai yang gagal. Sebab apa? Sebab dia tak urus aliran tunai. So kita pergi kepada pelajaran pertama iaitu aliran tunai. Apa itu asas aliran tunai? Ini dalam accounting. Penting tuan-tuan, walaupun ini pelajaran di peringkat SPM, tetapi dia adalah satu benda yang ramai tinggalkan. Basic. Bila kita nak buat aliran tunai yang kita panggil sebagai accounting, dia kena ada pendapatan. Pendapatan ni biasa masuk dalam bentuk positif lah. Kecuali yang berniaga kemungkinan negatif. Tapi kalau negatif tu dia tak masuk dalam account, tak panggil sebagai pendapatan lah. Okay. Kemudian yang kedua, dia ada satu kolom yang kita panggil sebagai perbelanjaan. Okay. Dan kemudian yang ketiga, barulah kita boleh kira untung rugi kita. So ni basic accounting. Okay. Ramai yang kata, kenapa aku perlu buat benda ni? Aku bukan berniaga. Tuan-tuan, itulah kesilapan kita sebagai individu. Kerana apa, duit yang kita manage ini kita tak buatkan dalam bentuk aliran tunai. Kita tak tahu duit kita pergi mana, kita tak tahu berapa duit masuk. Dan kita tak tahu pun sebenarnya hidup kita ni untung dan rugi. Pernah dengar tak orang kata, satu cerita dia kata, rupa-rupanya setelah dia bekerja hampir di 3-4 tahun ni, dia baru perasan, dia pergi kerja untuk dapat gaji, dan dia dapat gaji untuk pergi kerja balik. Faham tak cycle tu? Tuan Aizat dapat? Dia pergi kerja. Dapat. Biasalah macam tu, dapat gaji. Dapat gaji terus spend, lepas tu habis. Dia dapat gaji untuk bayar balik pengangkutan dia, duit minyak dia, duit kereta nak pergi kerja. So dekat mana yang untung tuan-tuan bekerja setakat ni? Okay. Ini otak peniaga lah. Kalau perkiraan peniaga, dia kena kira untung rugi tu. Sekurang-kurangnya ada saving kan, ada apa pelaburan ke apa, dan kita sedang melakukan sesuatu yang baik. So saya nak bagi gambaran lebih tepat lagi tuan-tuan. Kalau boleh, saya galakkan setiap daripada kita ni amalkan untuk kira. Mulalah tulis dalam buku A4 pun tak apa. A4 tu dalam buku kosong ke, tuan-tuan mula mencatat. Kerana ini satu amalan yang baik. Satu adalah pendapatan. Okey, bila sebut tentang pendapatan ni, ramai yang ingat pendapatan hanyalah tentang gaji. Sebenarnya dalam ruang pendapatan, anda boleh agihkan kepada 3 perkara besar. Iaitu, saya bagi dua yang tadi pendapatan, perbelanjaan, untung rugi. Bawah pendapatan yang luar biasa, sepatutnya tuan-tuan boleh kategorikan kepada 3. Ramai ingat bila pendapatan je, makan gaji lah. So kita akan dapat pendapatan. Tetapi kalau anda boleh mendiversitikan anda punya pendapatan, boleh mempelbagaikan, satu anda boleh dapatkan pendapatan aktif. Apa itu pendapatan aktif? Nanti kita bincangkan. Kedua, sampingan. Yang ketiga, pasif. Nanti sabar. Kita akan pergi one by one. Apakah bentuk pendapatan aktif, sampingan dan pasif. Dan kemudian ramai juga yang perbelanjaan dia tak susun secara detail. Okay. Saya selalu ingatkan dalam perbelanjaan kena ada sara hidup, kena ada simpanan. Simpanan tu ramai yang akan bergaduh dengan saya. Kata kenapa simpanan masuk perbelanjaan? Saya akan terangkan nanti. Okay, dan kemudian gaya hidup dan juga komitmen. Okay. Kemudian barulah masuk pelaburan dan perlindungan. Ini semua adalah perbelanjaan yang perlu kita kategoriskan dan kita catatkan. Kemudian barulah di hujungnya lepas kita tolakkan semua ini, dapatlah untung rugi. Yang mana untung rugi ni, yang kat sinilah tuan-tuan boleh berbelanja, tuan-tuan boleh berzakat, boleh cukai, boleh sedekah. Sedap kita punya untung rugi.
Kena ingat kalau matlamat kita menjadi seorang yang untung adalah untuk menguntungkan orang lain juga. Ini salah satu benda yang kita galakkan. So pendapatan. 3 saya ada, kalau saya panjang beritahu tuan Isaac. Okey, yang pertama pendapatan aktif. Okey, aktif ni saya panggil, dia banyak definition lah tuan-tuan kerana benda ni kita panggil sebagai teori. Ini teori di peringkat saya dan rakan-rakan saya. Aktif ni yang pertama adalah gaji tetap secara bulanan. Pendapatan ni datang setiap bulan. Atau tak apalah, datang setiap minggu pun tuan-tuan kumpulkan dia sebagai bulan. Nak ceritanya dia aktif. Pada setiap tempoh dia akan datang. Tapi dia tidak terlalu lama. Okay. Dan boleh juga aktif ini menjadi allowance tetap bulanan. Kalau dia memang setiap bulan masuk. Okay. So kena ingat dia punya keyword dia adalah tetap dan juga berterusan. Setiap bulan ada, setiap minggu ada. Okay. Yang kedua kita panggil sebagai pendapatan sampingan. Sampingan ialah kita panggil part time. Ataupun kita panggil kadang-kadang overtime-nya. Overtime tak menentu. Kadang-kadang bulan ni banyak overtime. Kadang ada 2-3 bulan tak ada overtime, kerja tak ada dan sebagainya. Tuition pun begitu. Kadang-kadang kita buat part time sebagai tuition. Tapi part time tuition ni, kalau dia dapat dalam bilangan kecil, masukkan dalam dalam pendapatan sampingan. Dan yang kemudian hasil sewaan. Yang ni menarik. Bila saya cakap tentang hasil sewaan, kat sinilah tuan-tuan akan mula start belajar bagaimana bila tuan-tuan memiliki hartanah. Rupanya memiliki hartanah ini boleh dimasukkan sebagai hasil pendapatan kita. Itu yang penting, profil kewangan ni kena susun. Dan yang terakhir kita panggil sebagai pendapatan pasif. Pasif ni saya lebih suka nak tekankan dia sebagai satu pendapatan yang jangka panjang. Contoh pelaburan yang kita dapat dividen dalam bentuk tahunan. Ataupun kalau kita bekerja, Alhamdulillah mana-mana syarikat yang steady dan sebagainya, dia akan bagi bonus secara tahunan. Ada dividen, pelaburan kan. So itu kita panggil sebagai pasif. 1 year sekali. Okay. Ataupun 3 tahun sekali pun tak apa, masukkan. Yang penting setiap 3 tahun tu masuk. Okey, yang ini kadang-kadang orang tak masukkan dalam kiraan. Tu saya kata tadi dalam ruangan pendapatan, pastikan kalau boleh tuan-tuan masukkan perkara-perkara ini. Dan kalau tuan-tuan kata saya ada aktif saja ni, now adalah masa paling tepat tuan-tuan cuba memanfaatkan masa yang ada kudrat, yang ada umur, yang ada usia, yang ada. Cuba. Selain daripada kita dengan aktif, cubalah buat pendapatan sampingan dan juga pendapatan pasif. Kerana kalau kita masih kekal dengan aktif saja, nescaya pendapatan kita tidak bertambah. Okey, perbelanjaan. Saya pergi secara ringkas. Yang ini saya letakkan tuan-tuan dalam keadaan saya keutamaan. Saya susunkan mengikut keutamaan. Ini berdasarkan pandangan saya. Kalau tuan-tuan rasa setuju, silakan. Kalau tuan-tuan rasa nak ubah, mengikut pandangan masing-masing. Yang pertama bagi saya perbelanjaan yang paling utama sekali adalah sara hidup. Apa dia sara hidup? Makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Ini benda-benda yang penting nak teruskan kehidupan. Nak atau tak nak, number 1. Okay. Yang kedua, komitmen kita. Apa dia komitmen kita? Yang kita punya hutang-hutang dan sebagainya. Okay. Yang kita punya bayaran bulanan, bayaran kenderaan, bayaran motor. Okay. Dan kemudian, sara gaya hidup. Barulah keluar sara gaya hidup yang terbawah sekali. Okay. Sara gaya hidup ni apa dia tuan-tuan? Dia dah mula bergaya, cakap tentang gaya. Cakap tentang jenama, cakap tentang perkara yang lebih selesa. Itu gaya hidup lah. Okay. Tetapi, nak atau tak nak, percayalah ramai yang salah dalam konsep simpanan. Selalunya lah yang berlaku saya tengok, dulu pun saya terlibat dalam kajian kewangan juga. Ramai yang tertinggal tentang simpanan. Diutamakan 3 perkara saya sebut tadi. Rupa-rupanya, kebanyakan pada kita lepas tolak sara hidup, komitmen sara gaya hidup, barulah dia tinggalkan baki untuk simpanan. Yang ini salah satu amalan yang tidak sihat dalam kewangan kita. Sepatutnya lepas settle sara hidup, komitmen tadi jangan buat dulu. Kita settlekan simpanan dulu. Berapa yang kita nak simpanan? Tak apa, biar RM100 pun tak apa, biar RM50 sebulan pun tak apa. Tetapi nak latih diri kita disiplin, kena ada simpanan. Alright? Kemudian barulah bercakap tentang pelaburan dan perlindungan. Ini cara saya susun lah. Ini mengikut pandangan peribadi saya. Kalau kita boleh susun objektif kewangan kita begini, insyaAllah lah sihat sikit. Kita selesaikan sara hidup. Lepas selesai sara hidup, kita allocatekan berapa simpanan. Barulah kita tahu, aku ada lebih kurang baki-baki ni untuk komitmen. Ada lebih lah, then baru we go for pelaburan. Lepas pelaburan selesai, jangan lupa tentang perlindungan. Apa itu perlindungan? Insurans, takaful, okay? Dan last sekali barulah cerita tentang jenama, keselesaan, warna yang cantik. Itu barulah kita pergi pada sara gaya hidup. So ni ranking keperluan dalam kehidupan kita. Setuju? Kalau setuju, Alhamdulillah. Baik. Kita teruskan lagi. Tuan Edi, ada nak mencelah sikit Tuan Edi? Boleh, silakan. Okey, yang Tuan Edi susun tadi tu kan, bukan apa Tuan Edi, sebab kita daripada kecil-kecil dulu, mak ayah kita bagi duit belanja sekolah kan.
Ya. Biasa macam saya dulu masa zaman sekolah rendah, mak ayah bagi 50 sen. Dia punya ayat dia dah hujung, bila dia dah bagi duit tu nanti ada lebih masuk tabung, ada lebih masuk tabung. Jadi kita sampai ke tua ni kita duk fikir bila ada lebih baru kita nak simpan kan. Jadi mungkin perception tu kita dah kena ubah sebelum kita belanjakan duit tu sepatutnya kita kena simpan dulu. Jadi mak ayah zaman-zaman sekarang termasuk saya sendirilah kita kena ubah perception anak-anak kita tu. Kita kena cakap dengan dia orang, okey, mak bagi katalah sekarang RM5 kan belanja sekolah mak bagi RM5 ni, okey, so daripada RM5 dia simpan RM1 dulu. Yang RM4 tu baru boleh belanja kan. So macam tu sepatutnya konsep yang Tuan Edi cuba tekankan kepada kita lah. Okay. Itu sebaik-baiknya lah. Saya sangat-sangat setuju betul. Dulu pun ibu bapa kita begitu, bukan dia tak ingatkan. Cuma saya faham kadang-kadang dulu 50 sen tu bolehlah beli air satu cawan di kantin kan. Dia nak simpan susah, risau pula mak kita ni. Kalau dia cakap simpan dulu baru beli barang, mau anak tetap makan seminggu ke sekolah kan. Tapi nak cerita tuan-tuan, kena simpan. Saya dulu bila zaman-zaman ke sekolah, time tu popular lah LRT baru siap. Saya memang teringin naik LRT tu, saya buat simpanan. Setiap pergi sekolah tu kalau bagi RM2, RM1 saya simpan pagi-pagi. RM1 yang baru saya belanjakan. Nampak tak, kita simpan dulu baru kita belanjakan. So konsep tu kena betul. Kalau nak belanja dulu baru simpan, tuan-tuan cek lah. Memang tak ada simpanan lah biasanya. Okay. Now, untung rugi. Selepas tuan-tuan dah kira pendapatan, dah kira tuan-tuan perbelanjaan tadi, biasanya lah orang-orang yang berkira-kira ni, ramai yang kata dia ni kedekut. Dia bukan kedekut sebenarnya, dia cermat. Dia cermat, dia berhati-hati kerana orang-orang beginilah akhirnya dia akan melihat diri dia ada untung atau tidak dan akhirnya tuan-tuan boleh berkemampuan untuk berzakat, bercukai dan juga infak sedekah. Yang ini kita doakan kalau boleh semua yang ada di hari ini menonton dan dia boleh susun dia punya kewangan menjadi sebegini rupa. Alhamdulillah. So insya-Allah tuan-tuan akan mencapai satu tahap yang kita panggil kesejahteraan kewangan. Kesejahteraan ni apa? Dia tak ada kebimbangan, dia tak ada resah tidur malam. Dia tak ada bimbang sangat kerana dia dah tahu dah di mana kedudukan dia. Okay. So ini saya kata tadi, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dia bagi sedekah, dia berkongsi rezeki yang ada. Okay, now cash flow clear itu aliran tunai. Yang ini yang sebenarnya tuan-tuan kena jaga setiap bulan. Kalau tuan-tuan nak mula memiliki tanah, profil kewangan cantik, barulah kita teruskan. So ini contoh aliran tunai kalau dituliskan dalam bentuk penulisan. Katalah pendapatan RM2,000. EPF 10% lah, lebih kurang 200 kita tolakkan. Kemudian so-so kita tolakkan, maka gaji bersih barulah 1780. Gaji bersih sangat penting term dia kat dalam permohonan pinjaman dan sebagainya, gaji bersih tu yang menjadi rujukan. Okey, cuma ramai silap gaji bersih tu dia tolak dengan komitmen. Salah. Gaji bersih ni hanya potongan-potongan wajib saja. Barulah kemudian ditolak komitmen hidup, akhirnya akan menjadi bagi keuntungan kita, keuntungan poket. So bank nak tahu sampai tahap gaji bersih saja. Komitmen tak perlu cerita, sara hidup tak perlu cerita, makan KFC ke makan McDonald tak perlu cerita. Okay, so ni saya ambil andaian seorang nurse lah baru mula kerja. Okay, katalah nurse ni pula dia fikir tentang gaya hidup. Mana saya nak naik, nak pergi ke tempat kerja, nak kena ada tempat tinggal, kemudian nak makan minum lagi, takkan tak ada kos sara hidup. Maka nurse ni pun mulalah mendetailkan, dia kata saya kena beli kereta. Lepas beli kereta dapatlah 400 bulanan, dia beli kereta Beza tu. Bolehlah Beza baru dapat kerja kan. Kemudian dia pun Beza 400 tu, dia buat personal loan je lah, cash tak ada. Buatlah personal loan dan kemudian dia jadikan sebagai deposit untuk kereta dia. Contoh ni sebagai contoh bagaimana kehidupan biasa. So akhirnya dia buat pinjaman 387 bulanan selama 30 bulan. Okay. Yang mana dia pinjam personal loan sebanyak RM8,000. So inilah cara gaya hidup ataupun saya panggil, sebab kadang-kadang kereta ni boleh jadi perdebatan tak habis. Ada orang kata kereta ni keperluan. Mana boleh dia masuk dalam gaya hidup? Tak ada. Dia yang tu saya setuju. Cuma sekarang ni yang saya nak tanya tuan-tuan, kalau betul-betul dia keperluan, sport rim tu kena tukar tak? Sport rim, tinted kan, aksesori, yang itu dah termasuk dalam contoh gaya hidup. Jadi hati-hati dalam keputusan. So bila dia dah putuskan begini, aliran tunai terkini barulah nampak lebih cantik lagi. Jadi begini. Okey, dia masukkan kereta, dia masukkan personal, dia masukkan bilik sewa, masukkan makanan, barulah dia sedar akhirnya selepas dia pergi kerja dan balik kerja, inilah yang dia boleh dapat, iaitu lebih kurang RM150. Tetapi ingat dalam konsep ini, aliran tunai ni apa kekurangan dia agak-agak kalau coach tengok? Dia punya simpanan dia tak masukkan.
Ya, coach memang pelajar cemerlang saya sejak daripada kali pertama kita berjumpa. Simpanan tuan-tuan. Nampak tak apa jadi Kak Nurse ni, dia punya excited nak berbelanja, simpanan tadi dia lupakan. Kalau saya lah, saya takkan fikirkan tentang kereta, takkan fikir pasal duit. Saya akan masukkan dahulu kita punya simpanan. Okay. Nak katalah dia dah teruk-teruk, dia pun masih lagi orang yang sama macam kita semua. Dia kata okeylah 150 jadi simpanan. So kita nak tanya, adakah Siti kaya? Selepas 5 tahun, katalah 5 tahun bekerja. So dia ada 150 tadi lebihan. Okay. Kali dengan 12 bulan setahun, jadi setahun dia ada 1,800 simpanan setahun. Cukup 5 tahun dia ada 9,000. Jadi 9,000 akhirnya, yang tu saya nak tanya, kenapa 11,400? Tuan-tuan perasan tak tadi, kalau saya tunjukkan ada satu jadual kiraan tadi, jadual personal loan, dia pinjam hanya untuk 30 bulan, betul kan? Jadi ni ada baki dia. Jadi bila dia kira campur baki, insyaAllah dia akan ada 9,000 campur dengan 11,400. Adalah lebih kurang 20,000 kekayaan selepas 5 tahun. Okay. Adakah Siti kaya? Soalan dia. Adakah Siti kaya? Maka kita pergi topik berikutnya. Boleh coach, saya teruskan lagi? Silakan. Kerana ramai orang excited nak tahu tentang kekayaan. Kita pergi. Saya nak tanya tuan-tuan apa itu kaya. Mungkin boleh type agak-agak kalau kaya berapa ribu yang diperlukan. Cuba type. Ya. Cuba saya minta bantuan kawan-kawan yang ada ni di talian. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa itu kaya? Tuan-tuan definisikan dalam bentuk ringgit tu berapa yang tuan-tuan kata kaya? Kalau kata ada yang kata 2,000 aku kaya dah. Ada yang perlukan 2 juta baru kaya. So apakah definisi kaya bagi tuan-tuan? Boleh type sambil-sambil tu. Sambil-sambil kita tengok. Masukkan di ruangan komen Type masukkan di ruangan komen. Sambil-sambil orang kata kalau belajar ni kena menulis juga. Dia pergerakan beberapa anggota tu akan aktifkan kita punya otak lagi. Okey, kerana pergerakan kita secara tak langsung memerlukan oksigen yang lebih. Otak yang masuk oksigen lebih tu, cemerlang. Kaya, pendapatan, liability. Dah masuk dah perkataan liability. Now saya tunjuk contoh definisi-definisi kekayaan sambil-sambil tuan-tuan menaik tu. Kaya kalau dah ada saving 12 bulan gaji. Itu terlebih definisi. Saya suka daripada Muhammad Muaz. Kalau mengikut guru saya dalam bidang kewangan, nama dia Profesor Dr. Muhammad Fazli ni. Dr. Fazli di UPM, dia kata sekurang-kurangnya kalau kita nak rasa tak kaya, kita nak rasa selamat, kena ada 6 bulan pendapatan bulanan kita. Itu dah kira selamat dah. Belum kaya. Kaya ni Masya Allah. Saya tunjuk contoh kekayaan. Ada yang kata bila dia ada kereta banyak, dia akan kaya. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, kerana kalau kita salah manage barang kereta ini, dia boleh jadi begini. Yang kita ingat benda tu kaya, dia akan jadi satu longgokan besi sebegini. Kerana pada satu keadaan, kalau kita salah manage tentang kenderaan kereta ini, dia akan menjadi satu liability. Ini betul kalau kita berdebat ni, marah orang-orang yang sukakan kereta ni. Tetapi tu saya kata kalau salah cara, kalau betul cara dia jadi aset. Tak percaya cuba tengok sekarang ni dah ada kumpulan-kumpulan vintage kan. Dia simpan kereta-kereta koleksi dan sebagainya. Okay. So property millionaire. Itu adalah kekayaan yang baik. Ini salah contoh lah. Banyak lagi kekayaan lain. Ada yang masuk dalam investment dan sebagainya. Tetapi saya dalam bidang hartanah, bagi saya lah hartanah ni salah satu bentuk yang kalau kita susun, dia sebenarnya dah memang dalam keadaan boleh bentuk kekayaan. Cuma salah orang, dia salah manage. Berbanding kereta tadi, potensi besar jadi liability. Tetapi hartanah ni dia jadi satu aset yang kalau salah manage saja akan jadi liability. Alright. So konsep membina kekayaan, disalin. Ni formula. Bagaimana kita nak ukur kekayaan kita? Yang pertama, aset yang kita kumpul ni, kita panggil sebagai satu milikan ni, kita tolak dengan liability. Okey, baki tersebut barulah kita panggil sebagai net worth. Okey, yang bersih, kekayaan bersih. Okey, keuntungan bersih. So saya bagi lagi dalam formulaan ni, ingat aset tolak dengan liability. Kemudian barulah akan menjadi net worth. Yang net worth ni yang kita nak ukur kekayaan kita sebenarnya. Okey, betapa kayanya kita adalah berdasarkan net worth. Ada orang dia ada cash yang banyak. Saya akan bagi contoh nanti. Katalah dia kata aku ada 500,000 lah dalam bank. Rupa-rupanya 500,000 cash tadi tu, sebelah akaun kesimbangan dia pinjam loan. Dia pinjam loan 500. Jadi adakah itu net worth? Kaya? Tidak. Kerana dia ada liability, dia ada aset, tolak 500 kosong. Jadi sebenarnya dia tak kaya. Okay. Asas kewangan. Now ramai tanya dekat saya apa itu aset, apa itu liability. Kita pergi sangat cepat. Aset ni, kalau ikut kata orang ni, dia macam gaji lah. Masuk macam air pipe. Kemudian liability pula dia keluar macam tuan-tuan baca lah kat situ kan, dia keluar macam
Sedih lah nak baca ni kan. Jadi ini orang panggil humor lah, humor. Yang panggil dia kata air aset ni gaji masuk macam air paip kan, tapi keluarnya macam air terjun. Sedih lah sebenarnya kalau kita bekerja begitu kan. Kita sebenarnya nak dapatkan pendapatan kan. Okey, tetapi ini yang sebenarnya sifat aset Yang pertama, kalau boleh, aset ni selalunya dia punya sifat-sifat dia. Dia bukan formula, dia sifat. Kalau saya bagi formula susahlah saya nak tekankan. Tetapi dia sifat-sifat. Okey. Yang pertama, kena bawa pulangan. Yang kedua, dia kestabilan nilai. Biasanya aset ni dia nilai dia stable. Jaranglah aset ni dia hari ni naik, tiba-tiba esok turun merundum jatuh. Yang itu bukan sifat aset yang baik. Okey. Kemudian biasanya aset ini akan membantu kita meningkatkan taraf hidup dan juga meningkatkan kekayaan kita. Ialah dia akan bantu dalam pengiraan network tadi. Okey, dan tetapi aset ini biasanya lah dia akan long term sikit, dia akan ambil masa, dia perlukan masa. Okey. So ini sifat-sifat aset yang biasanya ada di dalam pasaran kewangan. Okey. Dan biasanya aset ini perlukan kesabaran. Jarang ada aset yang tak perlukan kesabaran akan mendatangkan keuntungan. Itu bahaya sikit. Okey. Dan biasanya aset ini kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu yang cukup supaya kita boleh managekan dia. So contoh saya bagi wang simpanan. Dah tentulah itu cash. Okey, dia bawa pulangan, yes. Nilai stabil, alhamdulillah wang setakat ni masih stabil. Okey, dan kemudian taraf hidup, dia menambahkan gaya hidup. Kemudian perlukan masa untuk berkembang, yes. Duit dah yang paling banyak nak kena tunggu masa. Kadang-kadang kita letak dalam bank kita, kadang-kadang kita letak dah 10,000 katakan. Ingatkan 10,000 tu boleh jadi 20,000 cukup 2 tahun. Rupanya tak, masuklah dividen. Dividennya masuklah dalam RM2 setahun. RM2 ke RM3 setahun. Betapa susahnya nak kembang kan. Okay. Saya bagi contoh lagi. Rumah duduk sendiri atau sewa. Ingat yang ini ramai yang pertikaikan. Saya tak kata ya, saya tak kata tidak. Kerana bila kita kata sewa, kadang-kadang rumah yang kita sewakan tu pun boleh menjadi aset yang baik untuk kita. Tetap masuk lagi topik, adakah salah Tuan Eddie menyewa rumah ni? Ikut saya kata. Yang pertama, ingat OMG. Kalau objektif anda betul, selalunya tindakan anda betul. Okey. Perniagaan pun boleh jadi aset, pelaburan atas kertas termasuk dengan unit trust sebagainya, ini salah satu bentuk aset yang baik. Okey. Now, liability. Yang ini perhatikan betul dia jahat sikit. Liability ni sifat dia jahat. Biasanya dia mudah jatuh harga. Dia susut nilainya senang berlaku. Okey. Kemudian perbelanjaan hangus. Perbelanjaan ni biasanya kita melibatkan satu perbelanjaan hangus yang tinggi lah. Biasanya untuk maintenance dan sebagainya. Okey. Dan kemudian ataupun perbelanjaan hangus dia panggil dia perbelanjaan yang tak ada pulangan lah. Kita habis tapi tak dapat apa-apa in return lah. Okey. Tiada pulangan hasil, kemudian tidak membina kekayaan. Dia lebih kepada memenuhi kehendak ego dan nafsu. Ini sifat-sifat liability ni. Okay. Nanti tuan-tuan tengok contoh dia, tuan-tuan tengok balik sifat dia. Biasanya liability dia akan ada penyakit untuk jangka masa panjang. Dah start dah kena virus tu. Contoh saya bagi ni contoh-contoh dia. Kereta mewah. Saya kata kereta mewah Kemudian kita kata credit card. Penyakit jahat betul. Okey. Dan kemudian kita ada personal loan. Ini pun salah satu benda yang yang ramai jugalah. Kalau saya kata tak salah, personal loan tu diadakan oleh bank negara betul. Tetapi orang yang menggunakan personal loan tu yang salah. Okey, yang manage. Kemudian yang gambar besar tu tuan-tuan, pelancongan. Ini salah satu sifat liability yang tuan-tuan kena jaga betul-betul. Kalau tuan-tuan dah kenal pasti sifat-sifat dia tu antara sifat-sifat sesenaraikan, maka hati-hati. Okey. Kemudian bila tuan-tuan dah ada dekat situ, asset liability dah kena faham. Sekarang tuan-tuan dah lebih jelas bagaimana nak uruskan kewangan, dah tahu dah bagaimana nak buat profiling kewangan tuan-tuan. Okey. Saya bagi contoh kiraan Kita dah ada formula di awal tadi kan. Ada satu kiraan yang saya panggil sebagai net worth tadi, ingat Katalah kita jumpa seorang kawan kita ni, dia ada asbab. Okey, asbab ni dia ada lebih kurang 100 dalam akaun asbab dia ada 100,000. Kemudian dalam akaun saving dia ada 500,000. Maka jumlah yang dia ada adalah 600,000. Dia kaya ke tidak? Kaya. Alhamdulillah, 600,000 tuan-tuan. Tetapi bila kita kaji balik liability dia, rupanya dia ada hutang personal loan 500,000. Ini contoh saya bagi tadi. Dalam akaun tu ada 500,000. Yes. Rupanya di belakang tu dia ada pinjaman personal 500,000. Maka liability di sana. Dan kemudian dia ada juga hutang SIM, asbab. Hutang SIM sama. Hutang SIM tu apa coach? Ada yang tanya, apa benda Tuan Eddie hutang SIM ni? ASP loan. Bukan. SIM ni pada satu hari saya sembang kawan saya.
Dia kata, kau nak pergi mana kan? Saya tanya dia, kau nak pergi mana? Dia kata nak pergi SIM bank. Cina mana pula? Ini yang buka bank ni kan? Oh, Dia kata okey. SIM. CIMB, SIM. Bank SIM, sotong, SIM. bank sotong. Ya, bank sotong, SIM bank kan. Jadi tu yang SIM bank tu. Okey, jadi SIM bank tu. Rupanya dia ada hutang untuk ASB asbab lebih kurang dalam 110,000. Jadi kalau kita kira betul-betul aliran tunai dia, liability yang dia sedang tanggung adalah lebih kurang 610,000. Okay, dan dia ada cash katanya dalam akaun 600,000. Kat sini kita melihat sebenarnya keadaan semasa. Net worth yang dia ada adalah sebenarnya dia sedang dalam negatif 10,000. Walaupun dalam akaun tunainya 600,000. Yang ni saya kata hati-hati tuan-tuan. Ramai yang rasa bila dia ada tunai, dia rasa yes aku sekarang dalam keadaan sejahtera. Tetapi dia lupa dia ada liability. Anda kena jaga bahagian tu. Okay. Contoh kiraan dua juga. Dia ada satu rumah, harga 500,000, dia ada tunai. Tunai dia tak banyak pula kali ni. Tunai dia ada 10,000 saja. Jadi total aset yang dia ada adalah 510,000. Okey, kemudian bila tanya lagi hutang rumah dia, katakanlah dia dah bayar lebih kurang 15 tahun. Okey, dia ada lebih kurang dalam 200,000 je balance yang tinggal dengan SIM bank tadi. Kemudian, so network yang dia ada adalah lebih kurang 310,000. Yang ini barulah kita katakan hijau, cantik, sejahtera. Walaupun rumah itu masih lagi dicarakan dengan bank, tetapi kita punya outstanding dengan bank hanya tinggal 200,000. Barulah tuan-tuan boleh kira ini adalah kiraan net worth. Net worth. Yang lebih seronok lagi yang saya selalu cakap tentang rumah ni Tuan Aizat, rumah ni salah satu aset yang susah nak dapat susut nilai dia dalam keadaan yang cepat. Kalau tuan-tuan lihat balik 20-30 tahun yang lepas, dekat mana tuan-tuan lihat rumah kita ni harga jatuh? Saya tengok hari-hari orang duk mengungut harga rumah naik ada. Walaupun ada beberapa segmen dia jatuh, tetapi tetap juga akan berlaku kenaikan zaman berzaman. So itu adalah secara amnya bagaimana aset yang baik, rumah ni menjadi satu aset yang baik. Okey. Panjang dah cerita Tuan Aizat. Saya risau tak cukup masa aja ni Tuan Aizat. Baik, tak apa. Sekarang kita dah masuk ke minit 47. Saya nak tanya kejap dengan penonton-penonton semua. Nak kita teruskan ke ataupun macam mana? Ke nak minta Tuan Eddie berehat? Kita masukkan di ruangan komen. Saya nak terus minta Tuan Eddie teruskan aja. So yang lain macam mana? Kalau tuan-tuan seronok dengan apa yang Tuan Eddie kongsikan pagi ni, boleh masukkan di ruangan komen tu, teruskan. Continue. Tak ada, saya ramai yang masih lagi terpana dengan okey, banyak yang komen tu, teruskan. Okey, so silakan Tuan Eddie, sambung aja. Berpeluh saya ni, tak apa, demi tuan-tuan kita teruskan lagi. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan. Sebenarnya kalau khusus sehari yang saya bersama-sama join bersama dengan Coach Aizat dulu, saya akan cuba dalam sehari tu akhirnya saya bimbing rakan-rakan bagaimana kita nak susun apa yang kita ada dalam keadaan semasa. Dan kita nak bentukkan dia jelmaan lebih kurang 5 ke 10 tahun akan datang. Sebab tu dia jadi sehari. Tetapi saya minta maaf lah untuk hari ni mungkin tak sampai ke level itu. Tetapi mungkin saya boleh sambung sedikit bagaimana kita nak bentuk kekayaan dengan beberapa idea. Yang pertama sudah selain daripada tuan-tuan menambah pendapatan bulanan, gaji, maknanya kita mengharapkan kenaikan gaji dan sebagainya. Tuan-tuan juga boleh melihat kepada investment. Yang ini saya kata tadi, dia boleh jatuh bawah pendapatan passive tadi ataupun menjadi pendapatan sampingan. Okey. So banyak peluang yang ada. Antaranya tuan-tuan boleh masuk dalam gold, stock, okey, boleh masuk dalam public mutual, real estate dan juga fixed deposit. Saya tak boleh nak kata yang mana bagus, yang mana yang tak bagus. Bagi saya semuanya ada pro and cons. Okey. Kerana kalau berdebat pasal ini, ada pakar gold, ada pakar stocks, ada pakar ni. Cuma bagi saya lebih layaknya bercakap tentang real estate sahaja. Okay. So, real estate tuan-tuan, property investment bagi saya sendiri terlibat. Dia ada dua jenis dalam pelaburan tanah ni. Satu adalah pelabur tegak, satu pelabur biasa-biasa aja. So, saya dalam kumpulan pelabur biasa-biasa aja. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan menyewa rumah sekalipun, tuan-tuan dalam bidang pelaburan tanah. Sebab apa? Tuan-tuan bayar sewa dan tuan-tuan sedang buat pelaburan dalam hidup tuan-tuan. So yang tu kita panggil pelabur biasa-biasa aja. Yang tegar ni maknanya saya pernah jumpa klien-klien saya yang ada 30 property ada. 20 property ada. Itu tak cerita lagi kalau dia ada hotel dan sebagainya. So mereka-mereka ini kita panggil sebagai pelabur tegar. Okay, secara jujurnya lah saya pada satu ketika sebelum PKP dulu, saya managekan investment saya dalam pelaburan lebih kurang 9 unit property. Kerana saya terlibat dalam bidang homestay, saya terlibat dalam bidang sublet dan saya juga memiliki rumah saya. Tak silap saya lah pada ketika itu saya ada 9 unit yang saya uruskan sendiri dan saya jadikan dia sebagai pendapatan saya.
So itu saya kata saya pelabur-pelabur biasa je, belum lagi yang level-level tinggi lah. Okay. So kat sini dah tuan-tuan penting kerana bila tuan-tuan dah mula terlibat nanti, tuan-tuan kena ada satu profil pelaburan hartanah. Kena ingat saya bagi tahu awal tadi, profil ni apa? Profil ni satu portfolio, satu resume kewangan kita. Kerana kalau tuan-tuan bina profil ini, tuan-tuan insya-Allah akan berada di landasan yang tepat untuk menjadi seorang pelabur hartanah yang baik. Okey. So, kita pergi kepada yang berikutnya. Ini pedih ni. Ini ayat saya dapat waktu kat universiti ni, Tuan Isaac. Memang lecturer bagi terus. Mula-mula saya bagi, saya kata apa lecturer bagi ayat macam ni. Dia kata dengan saya, jangan pinjam jika tak ada duit. Pinjamlah jika kamu ada duit. Apa hal saya kata? Saya pinjam sebab saya tak ada duit lah. Pasal apa pula yang ada duit baru nak pinjam? Nampak tak? Nampak? Punyalah bijaksana saya punya guru ni sekarang dah jadi seorang profesor. Dia kata betul. Tuan-tuan, ramai orang salah pergi ke bank pinjam sebab dia tak ada duit. Itu adalah satu benda yang salah. Tuan-tuan betul-betul orang kata gali lubang, tutup lubang. Sebenarnya yang terbaik dalam mencapai kesejahteraan kewangan, bila kita kira duit kita tahu ada kemampuan, baru kita pinjam. Kerana tadi bukan level gali lubang tutup lubang. Saya bimbang bila gali lubang, tanam diri sendiri. Ini kita kena terima. Tu yang kita takut jadi salah satu statistik Jabatan Insolvensi tadi. Jadi tuan-tuan ingat ayat ni. Jangan pinjam jika tiada duit. Okey. Bila ada duit baru pinjam. Ini yang sebaik-baiknya dalam kewangan. Okey, maksudnya dia kata maknanya kita ada kemampuan untuk membayar semula barulah kita pinjam. Ini ramai tak ukur ni. Okey. So tuan-tuan, saya kalau boleh saya nak ceritakan in detail, tapi saya bagi gambaran. Profil kewangan tu bentuk ni apa. Okey. Ini rupa profil kewangan tuan-tuan. Maknanya kalau tuan-tuan dah ukur pendapatan tadi, dah tahu dah berapa tuan-tuan berbelanja, betapa untungnya untung rugi, itu bagus untuk diri sendiri. Now you can measure berapa ability kita untuk kita buat komitmen. Kita nak beli rumah, kita nak upgrade rumah, baru sesuai. Sebab kita dah tahu kat mana kita berdiri dan sebagainya. Okay? Dan kalau boleh dalam profil kewangan pula, tuan-tuan masukkan sekali semua dokumen-dokumen pembiayaan yang ada. Katalah ada kereta dan sebagainya, simpan dalam tu. Okay, kalau ada pattern bayaran masukkan dalam tu. Okey, dan sebaiknya kalau tuan-tuan ada juga pelaburan-pelaburan hartanah, rumah sewa dan sebagainya, kumpulkan dia. So jadikan satu fail keuangan. Okey, kerana saya pernah jumpa satu klien saya, Tuan Isaac. Saya mula belajar benda ni bila saya nampak klien saya pada tahun kedua saya dalam bidang pengurusan tanah. Bila nak kumpul loan ni, dia bagi saya satu fail begini, pak. Yang komplit lebih kurang gambar macam ni, dia ada nama dia ada nombor kad penalan dia, berapa dia nak apply, kemudian dia ada pula detail kat belakang tu. Saya ada 4 rumah sewa, rumah saya sendiri beli, saya ada 4 dan kemudian dia punya corak perbelanjaan bayaran sewa daripada penyewa. Barulah kat situ tuan-tuan akan sedar bahawasanya bayaran sewaan daripada penyewa kita, kalau kita susun dia akan jadi pendapatan semula. Sebab itu tak mustahil ada orang boleh dapat pinjaman walaupun dia properti yang ke-30. Kerana apa? Profil kewangan dia cantik. Okey, dia boleh buktikan bahawasanya dia ada 40 properti sebelum ini. 40 properti ini sedang mendatangkan aliran tunai positif kepada dia. Itu kita panggil positif cash flow tu. So kena jaga kat situ. Kalau tak positif pun tak apa. Kita faham kadang ada rumah monthly-nya 2,000. Bayaran sewanya 1,200. Tetap juga 1,200 itu adalah satu bentuk pendapatan. Cuma ramai tak jaga tu. Dia tak rekodkan. Dia tak simpan bayaran receipt dan sebagainya. Dia tak letakkan satu akaun yang tetap. Jadi itu bahaya. Dan sebab tu kita galakkan kalau bayar sewa ni jangan bayar cash. Bayarlah melalui bank transfer supaya ada bukti transaksi tersebut. Supaya nanti profil kewangan ni bila tuan-tuan nak tambah daripada 40 properti nak jadi 41 tadi, tunjuk aja ni profil kewangan kita, bank kata lulus. Tunjuk aja. Tak ada masalah. Tak payah bank nak pening-pening tanya. So saya doakan tuan-tuan kalau boleh ada profil kewangan ni. Saya ada buat template-nya dulu dalam kursus hari tu. Nanti saya cari balik dan saya doakan saya jumpa file tu saya jumpa template tersebut. Diizinkan Allah saya sampaikan kepada Tuan Isaac. Tuan Isaac boleh share lah kepada follower-follower, student-student yang ada. Boleh guna template tersebut bagaimana kita nak mula susun kewangan kita. Alright. So penting tuan-tuan profil kewangan ni matlamat dia kena evaluate. Nak tahu kita kat mana, kemampuan kita kat mana. So itulah yang saya boleh sampaikan untuk hari ni Tuan Isaac. Okay, tips last Okay. Ini tip kalau nak jadi seorang pelabur hartanah yang sejahtera. Okay, yang pertama deposit adalah ukuran kesiapsediaan kita. Okay, ramai yang kata
Tuan Edi, betul ke deposit ni penting? Ya, bagi saya kalau saya nak menasihat tentang kewangan, deposit ni adalah petunjuk kepada kesiapsiagaan tuan-tuan untuk membeli dan sebagainya. Okey. Kemudian yang kedua, beli aset bukan perkara yang menakutkan, jangan bimbang. Okey, walaupun mula-mula tadi saya terus masuk tunjuk insolvensi, saya tunjuk slide yang kedua, ingat cerita pisau tadi. Kalau kita pandai guna pisau tu, kita boleh mengukir benda yang cantik. Okey, berhati-hati dengan liability. Yang bahagian-bahagian ego, nafsu tu semua, tuan-tuan kena kawal. Okey, dan jangan layan nafsu, ego dan macam saya kata tadi lah, ego ni satu benda yang betul-betul jahat. Duduk bisik-bisik aja. Dan saya doakan kita semua boleh membina kekayaan. Yang itu saya sempat lah. So pendek ceritanya saya dah bagi sedikit pengenalan tentang profil kewangan. Saya bagi sedikit gambaran bagaimana kita nak susun kewangan kita. Dan akhir sekali tadi saya tunjukkan bagaimana bentuknya kalau boleh keluarkan supaya nanti kita boleh aturkan kita perjalanan dalam pelaburan tanah. Okey, saya pulangkan balik kepada kita punya coach. Coach Isaac, silakan Coach Isaac. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Tuan Edi atas perkongsian tadi. Saya rasa banyak di kalangan sahabat-sahabat kita yang menonton rancangan live pada pagi ini dapat ilmu baru. Saya pun dapat ilmu baru hari ini. Memang macam yang Tuan Edi beritahu tadi, kebanyakan daripada kita merasakan bahawa bila kita nak beli rumah, especially sekarang ni lah, kita tengok banyak package-package yang ditawarkan terutama di pasaran primer lah untuk pembeli-pembeli rumah daripada pemaju perumahan. Dia dapat package yang zero entry cost ataupun dapat package cashback. So bila dia beli, dia tak perlu nak keluarkan apa-apa modal sekalipun. Dia dapat mungkin dengan bayar 1,000 sebagai booking, dengan 1,000 booking tu dia dah mampu ataupun dia rasakan diri dia mampu untuk memiliki rumah tersebut. Dan dia lupa konsep asas bila kita nak buat pelaburan ataupun kita nak buat pembelian suatu aset tu, kita kena perkemaskan kita punya profil kewangan. Dan dalam masa yang sama dia lupa sebenarnya untuk kira sebenar-benarnya berapa kemampuan dia untuk servis dia punya loan dan sebagainya lah. Jadi bila Tuan Edi sharekan tadi tu, saya rasa ramai di kalangan kita yang terbuka mata. Sebenarnya bila nak beli aset, terutamanya nak beli rumah ni, pertama sekali kita kena pastikan dengan kemampuan sebenar kita bukan bertitik tolak hanya kepada bayaran loan installment kita semata-mata. Banyak lagi perkara lain yang kita perlu look into lah. Terutamanya dari segi perbelanjaan harian kita, kemampuan kita untuk menyara keluarga. Kita bila dah tambah pembelian aset tersebut dengan adanya hutang baru tu, mampu ke kita untuk survive dengan susunan kita punya perbelanjaan tadi macam Tuan Edi dah sharekan kepada kita tu. Jadi sedikit sebanyak benda tu membuka mata saya dan juga saya rasa ramai kawan-kawan yang tengok ni pun dah dapat sesuatu untuk kita perkemaskan lah kita punya profil kewangan tu. Dan satu lagi yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan, macam saya dulu ketika saya mula-mula nak mencubakan diri dalam bidang perniagaan lah, bagi mungkin yang belum tahu yang belum pernah dengar cerita kisah ni, saya dulu ada satu perniagaan, saya buka tahun 2007. 2007 saya buka satu tadika. Masa tu saya ambil perniagaan franchise. Kita sebagai seorang franchisee lah kepada satu franchisor ni. Jadi masa tu saya join satu program, dia panggil program franchise siswazah anjuran PNS, Perbadanan Berhad. So PNS punya funding tu dia akan bagi pinjaman. Dan ketika itulah saya belajar cara macam mana nak menyediakan profil kewangan. Dan ketika itu juga sebenarnya saya belajar cara macam mana nak mendapatkan pinjaman corporate loan daripada PNS sendiri. Dan ketika tu sebenarnya saya tahu cara macam mana sebenarnya nak susun kita punya cost dari segi costing kita nak buat perniagaan tersebut, apa yang kita perlu beli dan sebagainya. Jadi setidak-tidaknya bila Tuan Edi cerita balik ni, saya terimbau balik kenangan masa tu lah, kenangan masa saya mula-mula nak prepare saya punya profil kewangan tu untuk kita submit untuk dapatkan loan application daripada pihak PNS. Dan sedikit sebanyak bila Tuan Edi sharekan pada pagi ni, saya rasa tuan-tuan perempuan pun dah nampak sebenarnya dah boleh
bayangkan macam mana profil kewangan yang Tuan Edi beritahu tadi tu. Dan bila semalam kita dah bincang dengan Syafiq, kita dah tanya berkenaan dengan pinjaman perumahan, macam mana kita nak buat loan submission dan sebagainya. Kalau semua orang menitik beratkan tentang profil kewangan ni, tuan-tuan perempuan bayangkan macam mana mudahnya kerja mortgage consultant macam Syafiq tu. Kan, dia dah tengok, oh baguslah profil kewangan klien dah prepare siap-siap kan. So kerja dia cuma channelkan aja kepada bank mana yang sesuai, berdasarkan kepada profil kewangan yang tuan-tuan perempuan dah prepare tadi tu kan. So terima kasih banyak-banyak Tuan Edi atas perkongsian tadi. Dan kalau boleh lah Tuan Edi yang mana yang kita dah bincangkan sebelum rancangan live ni tadi, kalau Tuan Edi boleh dapatkan balik Tuan Edi punya template tu, so kalau tak keberatan kita boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat yang menonton rancangan live kita pada pagi ni. Boleh. Dan saya sendiri merasakan bahawa apa yang Tuan Edi preparekan tu, masa saya join program bersama Tuan Edi dalam GRIP hari tu, memang saya rasa benda tu sangat-sangat mudah untuk diaplikasikan. Dan just macam kita copy paste yang kita masukkan aja dia punya detail berdasarkan kepada kita punya own kata apa biodata lah. So itu yang saya rasakan template tu memang cukup superb, memang terbaik Tuan Edi dah preparekan benda tu. Dan kalau tak keberatan nanti mungkin Tuan Edi boleh sharekan kepada saya dan saya boleh kongsikan pula kepada sahabat-sahabat yang menonton rancangan live boleh, kita pada insyaAllah. Nanti doakan dipermudahkan saya mencari folder itu. Ada tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Edi. Okey, kita tengok kejap Tuan Edi soalan-soalan yang keluar ni, ada beberapa komen yang masuk ni. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Wan Muhammad Rafiq minta pendapat, berapa jumlah simpanan yang perlu ada pada umur sekitar 35 tahun, berkeluarga, satu hutang rumah, satu hutang kereta. Macam mana nak bantu Tuan Wan ni? Ramai orang akan tanya soalan ni, tapi saya bukanlah pakar kewangan, sebagai tahu saya bukan pakar kewangan, tetapi saya dalam bidang kewangan ni terlibat daripada saya ijazah lagi dalam bidang pendidikan saya lah. Cuma bila bercakap tentang amount ni, susah sebenarnya nak jawab satu soalan yang boleh menjawab kepada satu amount yang boleh jawab kepada semua soalan. Sebab tu berbalik kepada prinsip simpanan tadi. Kalau dari sudut kewangan, sebenarnya yang digalakkan simpanan yang terbaik adalah 6 bulan simpanan pendapatan bulanan kita. Itu jawapan yang paling sesuai. Kerana susah saya nak bagi satu figure yang fit to everybody. Sebab lain orang, lain cara gaya hidup dia, lain keperluan hidup dia. Contohlah kalau kita bagi keluarga dan sebagainya, lain anak dia, lain komitmen dia, berapa bilangan anak semua. So benda tu sangat berbeza. Biasanya, kenapa mereka gunakan pendapatan? Kerana biasanya lah kalau daripada kajian ni, pendapatan ni akan kembali memberikan sokongan kepada perbelanjaan bulanan. Sebab tu dia kata paling baik, paling terbaik 6 bulan pendapatan bulanan kita kalau kita ada saving begitu, tuan-tuan pada satu level yang baik. Kita panggil satu kesejahteraan kewangan. Dia dulu bila saya buat kajian tu, salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan ni memang kena ada saving 6 bulan pendapatan. Ditakdirkan kalau kita ada masalah dan sebagainya, 6 bulan ni sepatutnya kita masih boleh survive lagi, insyaAllah. Okay, so tu jawapan yang saya boleh bagi kepada Tuan Wan Muhammad Rafiq, insyaAllah. Okay, terima kasih Tuan Wan atas soalan. Terima kasih Tuan Edi atas jawapan yang dah diberikan tadi. Okay, ada satu lagi pertanyaan daripada Tuan Nazrul. Boleh kongsi pengalaman dan disiplin, tak ada duit tapi nak buat pinjaman juga as a kickstart. So macam mana kita yang tak ada duit ni masih lagi berniat nak buat pinjaman tu. So ada pandangan itu lagi tak? Itu saya kata, ingat balik ayat saya kongsi tadi kan, kalau tak ada duit jangan meminjam. Memang ayat tu memang kejam coach. Bila kita dengar tu rasa macam kena slap sendiri kat muka lah kan. Tetapi tuan-tuan, bukanlah kita kata tak boleh. Tuan-tuan kena buat perancangan, pengukuran. Terus kata duit tu tak semestinya nampak. Kadang-kadang kita rasa, aku kena ada 1,000 dulu ke baru aku boleh pinjam 1,000. Tak. Kadang-kadang tuan-tuan boleh kira. Dengan meminjam 1,000 ni, tuan-tuan dah calculate akan dapat aliran balik sebegini. Sebab tu kita kata penting aliran tunai tu. Okay. Sebab, betulkan saya, sebenarnya di peringkat bank negara pun ada bank-bank kita yang memberikan pinjaman meminjam rumah 100% dah hari ni. Maknanya mereka nak menyokong, dia faham dalam keadaan semasa bukan senang nak kumpul 10% tersebut. Okey, tetapi bank-bank ni pula dia akan lihat kepada kita punya aliran tunai, pendapatan kita, komitmen kita steady ke tak steady kan. Bagaimana kita punya penyata bulanan, adakah penyata bulanan kita bakinya ada untuk dia komit dengan kewangan. So saya nak katakan tak ada modal jangan pinjam pun tak kena juga. Tuan-tuan kena aturkan strategi betul-betul. Dia punya point dia adalah make sure kaji dahulu sebelum tuan-tuan proceed. So kalau ikut pengalaman saya, disiplin memang saya amalkan begitu.
Saya memang kena ukur dulu berapa yang saya ada, berapa kemampuan saya, baru saya proceed. Even dulu saya pernah pergi sampai 4 homestay. Alhamdulillah lah. Bukan alhamdulillah COVID datang, tapi alhamdulillah COVID ni datang membuktikan kalau tak buat disiplin tu, naya saya sekarang ni. Sebab bila saya buat 4 homestay tu, apa yang saya buat? Saya sewa dahulu unit tersebut daripada owner. Bila saya sewa, saya jalankan homestay. Dekat situ saya dapat saya punya aliran tunai. Setelah saya pergi kepada 3 unit, barulah saya berani membeli 1 unit sebagai unit saya sendiri. Okay. Sebab apa? Sebab saya dah kaji. Tetapi itulah kata, alhamdulillah lah saya gunakan teknik itu. Kalau lah dia tak guna dengan keadaan pandemik sekarang ni, homestay tak boleh jalan, hotel tak boleh jalan, naya saya beli 4 unit homestay. Tetapi alhamdulillah lah saya boleh bekerjasama dengan tuan rumah, pulangkan balik sewaan 3, saya hanya manage 1 sahaja. So everything is kita dah cuba sebaik mungkin nak kaji dan kita cuba ukurkan dulu dekat mana yang kemungkinan akan berlaku, dia punya side effect dan sebagainya. Yang penting ukuran dulu, profilekan dahulu. Okay, so tu kata apa pun yang terbaik, level pertama tak ada duit jangan pinjam. Yang kedua tu kena ukur dululah. Okay, silakan. Kalau boleh jawab tu. Yang Tuan Eddie cerita tadi tentang sublet tu, muallim kita juga Tuan Erman ada berkongsi selama beberapa hari yang lepas ni. Kalau tuan-tuan puan boleh follow Tuan Erman punya Facebook. Dekat Tuan Erman punya Facebook dia ada buat sesi live menerangkan tentang konsep sublet ni. Jadi tuan-tuan puan boleh apa ni berguru dengan muallim saya juga Tuan Erman Taib, boleh tengok dalam Facebook beliau. Okey, profil kewangan ni kalau katalah rumah sewa, perlu ke masukkan agreement tenancy tu dalam profil kewangan tu? Ya, betul kan saya kalau silap daripada yang bertanya, ya, kalau mengikut peringkat bank, mereka perlukan bukti-bukti transaksi. Okey, yang pertama kena ada perjanjian sewaan tadi yang lengkap berstamp duty. Lengkap berstamp duty dan kemudian dia nak tengok pula transaksi bayaran sewa bulanan tersebut. Kalau 2 ni ada, insya-Allah akan dikira sebagai salah satu pendapatan kita. Okey. Tetapi dia akan tengoklah juga kan, janganlah bulan ni bayar sikit, bulan depan bayar banyak kan. Dia akan tengoklah transaksi tersebut. So sekurang-kurangnya 6 bulan. Cuma ada beberapa bank dia tak akan ambil nilai sepenuhnya lah kerana pendapatan sewaan ni mungkin ada bank dia akan ambil daripada katalah 1,000 bayaran sewa, mungkin dia akan ambil 80% ataupun mungkin 70% sebab dia anggap itu bukan pendapatan tetap dan sebagainya. So dia akan ambil value 700, 800 but it's still pendapatan kepada kita kalau kita susun. So yang bagi saya memang perlukan. Setakat ni saya submit untuk profil saya, memang bank akan perlukan dia kata mana dia agreement sewaan. Untuk sokong yang bawah sini, pastikan kita mendokumentasikan lah agreement dan sebagainya tu, pastikan kita ada dokumennya. Jangan main sewa ikut mulut je kena buat. Saya buang ni pun kadang-kadang banyak kes-kes yang mana nak menuntut tunggakan sewa, nak menuntut supaya penyewa tu keluar. Bila saya tanya agreement mana, agreement tak buat. Aduh, pening kepala saya kan. Jadi macam yang apa ni Tuan Eddie beritahu tadi tu memang penting untuk kita sediakan perjanjian tu untuk kita pastikan benda tu ada lah. Okay, Tuan Muaz ada tanya ni. Waalaikumsalam Tuan Muaz. If target nak selesaikan hutang ni, better start selesaikan hutang mana dulu? Hutang yang personal loan ke, car loan ke, house loan ke dan sebagainya. Ini satu level lebih tinggi lah kalau kita panggil soalan ni, soalan dalam kita menguruskan hutang. Ini boleh panggil Tuan Zaidi Umar ni. Tuan Zaidi. Tuan Zaidi pakar dia, tapi saya bagi tips sikit lah. Dia tak ada jenis-jenis loan. Yang saya belajar dengan muallim Tuan Zaidi pun, dia kata dia susun ikut hutang mana yang paling jahat dulu. Dia bukan ikut hutang yang besar ke yang ni, tapi hutang yang paling jahat. Yang paling jahat ni ukuran dia biasanya pada kadar interest lah. Pada kadar interest dan risiko. Yang hutang-hutang ni yang kena. Biasanya yang paling jahat adalah kad kredit. Tu jahat. Itu yang paling jahat sungguh. Maknanya kalau tuan-tuan tak managekan dia akan menjadi satu virus tahunan. Berulang. Jadi yang tu tuan-tuan kena one by one susun balik dan tuan-tuan kena prioritikan mengikut kepada jahat tak jahat hutang tersebut. Yang ni saya galakkan tuan-tuan follow lah kita punya muallim Tuan Zaidi tu. Perunding kewangan yang betul-betul memang bidang dia. Okay. So saya tak berani nak jawab. Itu kalau Tuan Zaidi pun dia kata nak jawapan tepat, datang one by one. Jumpa dia kan. Ya. Sekejap saya ada, okay. Saya tunjukkan kejap buku yang saya baca ni lah. Okay. Kalau tuan-tuan puan boleh nampak buku Forensik Kewangan ni. Ini yang ditulis oleh Tuan Zaidi Ismail. Bukan Zaidi Umar. Zaidi Umar pelakon. Zaidi Ismail.
Tu dia punya apa tu gambar Tuan Zaidi tu kan. Okay. So tuan-tuan puan boleh dapatkan buku forensik kewangan ni daripada Tuan Zaidi Ismail. Ya. Okay. Banyak yang saya belajar daripada buku ni sebenarnya. So betul, buku tu yang tu walaupun nampak macam tu, saya sendiri baca banyak saya dapat manfaat. Kita Betul. boleh susun atur kita punya kewangan, kita punya tanggungan. Sangat bagus buku tu. Okey, seterusnya ada tu apa ni Tuan Edi, tak apa kita ambil masa sikit Boleh, lagi boleh. lebih. Saya selagi diorang stay, saya okey. Maknanya kalau tiba-tiba lah viewer tinggal satu, tu maknanya diorang tak sudi lah tu. Okey. If Ahmad ada saving 80,000 tetapi dalam masa yang sama dia ada hutang, personal loan 80,000, better duit tu bayar hutang ataupun saving tu masukkan ke ASB ataupun tabung haji. So dia ada hutang 80,000, cash kat tangan ada 80,000, mana yang patut dia buat dulu? Dia masukkan dalam tabung haji ataupun ASB ataupun dia bayar hutang tu? Kalau ikut kata Tuan Zaidi tu, saya kata you kena betulkan objektif you apa dulu. Dia kata kalau boleh untuk kita mula membina kekayaan ni adalah selesaikan komitmen. Selesaikan dulu komitmen jahat. Tapi kalau komitmen tu tak jahat, okay? Maksud saya kalau contoh kita ada satu komitmen ni yang interestnya katalah 1% saja. Dia tak apa jahat pun, interest 1% kan. Ada. Nanti tuan-tuan carilah ada satu pinjaman ni dia memang dia interest ni 1%. Dia tak apa jahat pun. Jadi tuan-tuan jangan kelang kabut nak selesaikan yang tu. So kalau ada saving 80k, tuan-tuan kena tengok betul-betul lah. Kalau lah hutang tadi tu hutang satu level jahat, kalau tuan-tuan tak manage jadi bahaya, so selesaikan yang tu. Tapi kalau dia satu level yang tak ada apa-apa lah, insyaAllah manageable lagi 1%, tak ada masalah untuk tuan-tuan jadikan dia dalam bentuk pelaburan dan sebagainya. Ini ini soalan-soalan Tuan Zaidi ni. Soalan-soalan Tuan Zaidi ni. Kita level-level yang orang panggil level-level entry baru permulaan ni. Okey, Tuan Arif ada tanya ni, kalau beli rumah undercon, entry cost dia rendah, dan maknanya dia boleh dapat dengan mungkin bayar booking 1,000 saja kan, dan kita boleh dapat cashback yang banyak. Cashback tu macam yang saya dah terangkan dulu, sebenarnya itu adalah hutang kita kepada bank bila dia markup harga SPA tu kan. So pada pendapat saya, jika kita dapat cashback yang banyak, maksudnya komitmen bulan-bulan kita akan jadi tinggi. Tapi jika kita tak ambil cashback, monthly komitmen jadi rendah. So apa pendapat Tuan berkenaan dengan perkara ni? Mana yang bagus? Soalan yang kalau baik. Tuan Edi macam mana dibuat? Saya kalau nak jawab soalan ni, sebenarnya dalam apa juga yang kita masuk, undercon ke, subsale ke, lelong sekalipun, tuan-tuan tu saya kata berbalik pada konsep saya tadi, OMG. Your objektif ni apa? Tuan-tuan nak beli rumah ke atau tuan-tuan nak dapat duit daripada beli rumah tersebut? Jadi kena ukur betul-betul. Kerana perasan atau tak perasan, walaupun dalam kenyataan dia kata harga rumah sekian-sekian murah, dapat cashback lagi. Tuan-tuan lihat balik pada perjanjian pinjaman, kepada dokumen SPA, berapakah nilai pinjaman yang sebenar. Yang ini kadang-kadang ramai terlepas pandang. Saya yakin kalau tuan-tuan kaji balik harga yang dikata harga jualan tu akan berbeza sedikit dengan harga perjanjian. Sebab yelah dia nak masukkan lagi cashback tersebut kan. Jadi tuan-tuan kena perhalusi perkara tu. Okey, nak kata sebab ada orang yang menggunakan cashback ini kepada satu bentuk pelaburan baru, tak salah pun. Kalau itu dia punya objektif, saya tak kata benda tu salah. Okey, kerana antara benda yang menarik tentang hartanah ni adalah interest dia agak stabil. Yalah tuan-tuan selalu kalau pinjam personal loan, mungkin personal loan interestnya akan menjadi 7%, akan menjadi 6% kan. Itu tak kira yang efektif lagi tu. Kalau tuan-tuan pinjam tentang perumahan, mungkin interest dia 3 ke 4%. Sekarang ni paling rendah saya dengar 2.8%. Okey, 2.8%. Jadi memang interestnya rendah. Tetapi, the side effect daripada pinjaman perumahan ni pula, dia bukannya tempoh pendek. Dia adalah 35 tahun, 30 tahun punya term. So, dia punya kadar interest tu adalah orang panggil lah. Ya, tuan-tuan tahu lah, kadar interest yang dia bukan fixed rate macam kita bayar interest kereta. Dia satu, saya dah lupa terma dia, tapi dia adalah satu interest yang berganda-ganda. Mengikut tempoh kita pinjam. Jadi balik pada objektif, Tuan Arif. Kalau Tuan Arif kata ada objektif untuk dapat cashback untuk satu tujuan yang bermanfaat, dah buat profiling untuk apa 80k, tak ada masalah. Tetapi yang saya lihat, ramai yang jatuh kepada ego, jatuh kepada emosi bila dapat cashback ni. Silat-silat 80,000 tu tak apa-apa benda, tak ada pergi shopping dekat mana-mana shopping ke mall. Yang tu kita risau. Dia lupa memang bulanan akan lebih tinggi berbanding dengan tak ambil cashback. Kena hati-hati yang tu. Yeah. Dia keyword dia selain daripada OMG yang Tuan Edi share tadi, keyword dia disiplin. Disiplin tu yang paling mustahak sekali. Dan jangan dengar bisik-bisikan ni. Bahaya bisikan-bisikan ni. Okey, terima kasih banyak Tuan Edi. Ya.
Tuan Arif Sukarno masih ada soalan tadi. Tuan Saifuddin ada tanya ni, apa pendapat Tuan membeli sebuah landed house dulu sekarang, beli sekarang rumah landed house tu mampu bayar ansuran bulanan bank tu, kemudian baru fikirkan untuk beli apartmen kerana harga apartmen lebih rendah untuk akan datang. Mana satu yang patut dia ni? Berbalik kepada OMG lagi. Sebab tu saya kata OMG ni satu benda yang sangat penting. Kalau tuan-tuan tahu jelas kita punya objektif, tahu kita punya matlamat dan sebagainya. Cuma soalan ni biasanya orang akan bertanya kalau dalam bentuk pelaburan, bukan dalam bentuk pemilikan. Sebab kalau dalam bentuk pemilikan rumah, saya lebih suka beli kemampuan dahulu. Okey, katakanlah kemampuan kita memang kemampuan kita adalah rumah dia kata landed. Kemudian landed katalah teras 2 tingkat. Biasanya kalau beli untuk duduk ni dia akan upgrade, barulah dia pergi kepada semi-D. Kemudian baru pergi kepada banglo. Cuma yang biasa terjadi untuk pemilikan ni, ramai orang dia emotional dalam buat decision. Ini rumah yang kita nak duduk ni kan, dia berfikir nanti anak aku nanti sampai ketua kan dan sebagainya nak duduk rumah tu. Padahal itu rumah pertama tuan-tuan, bukannya tak boleh upgrade. Jadi dia emotional terus commit kepada banglo. Yang tu bahaya. Tetapi dalam bentuk pelaburan, saya rasa Tuan Saifuddin punya soalan lebih kepada pelaburan. Maknanya kalau nak beli rumah teres dulu ke ataupun nak beli rumah landed dulu. Sebenarnya saya kata tadi, bank dia tak melihat tuan-tuan dah ada berapa banyak rumah pun. Dia nak tengok tuan-tuan steady ke tak dengan profil kewangan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh commit tak dengan apa yang tuan-tuan nak commit nanti. Jadi sebab saya kalau di dalam pelaburan ni, konsep yang selalu saya disiplinkan diri kita adalah bila nak buat pelaburan, pastikan dia punya return ataupun dia punya cash flow tu ada satu benda yang baik. Janganlah tuan-tuan beli satu pelaburan berharga 400,000 dan sebagainya. Nak dapat cash flow, nak profil kita ni tak berapa steady, dapat bayaran sewa hanya 1,000 saja. Menangis tuan-tuan. Nak bayar bulanan 2,000 lebih. Mana kita nak top up dan sebagainya. Kecuali lah kita ni dalam satu kumpulan pelabur tegar saya kata tadi, dia tak melihat kepada cash flow. Dia melihat kepada profit return tadi tu. Dia tunggu masa 5-10 tahun tu, dia tahu harga tanah akan naik, dia jual semula. Ini yang orang panggil pelabur tegar dah betul-betul steady. So berbalik kepada Tuan Saifuddin, your objektif tu apa? Adakah jaranglah saya rasa orang nak downgrade daripada rumah landed tiba-tiba nak beli apartment untuk kita duduk. Jarang. Dia biasanya kalau untuk upgrade memang yang pertama tak apa, apartment dulu pun tak apa, kemudian downgrade kepada upgrade kepada teres kepada semi-D kepada banglo. Amin insya-Allah. Okey, silakan coach kalau saya semua boleh berbalik kepada objektif, semua berbalik kepada OMG. Itu yang paling mustahak sekali lah, kita nak kena faham. Okay, last saya masukkan soalan daripada Tuan Rafiq lagi ni. Orang kata kalau ada duit just keep it in our hand, tak perlu langsaikan hutang-hutang jika tak perlu, sebab jika emergency duit dah ready dan liquid dalam tangan, tambahan untuk rumah dan kereta. Jika peminjam meninggal, takaful yang akan bayarkan kepada waris. Konsep use other people's money. Mohon komen daripada Tuan Edi. Mak. Orang yang bertanya ni mana Tuan Coach Isaac, dia dah level dah, saya kata tadi dah, dia dah pandai susun dah. Sampai ke tahap perlindungan dah. So orang begini betul. Dia dah susun atur dia punya komitmen semula. Cuma dalam hidup ini tuan-tuan, orang panggil cash kena ada, saving ni. Katakanlah saving kita 6 bulan ni dah mencakau sampai ke tahap 12 bulan. Kenapa kita perlu berkomitmen lagi? Itu persoalan saya. Kita dah ada dah 6 bulan yang dah sejahterakan kita. Alangkah indahnya kalau kita cepat-cepat boleh lupuskan komitmen-komitmen tadi. Dan berbalik pada komitmen tadi lah, kalau komitmen tu jahat, maka cepat-cepatlah hapuskan. Andailah kata, sebab saya pernah dengar dia komitmen jahat ni, contoh credit card lah. Memang dalam bank dia ada 10,000 cash, dah boleh cover dah sebab bulanan gaji dia lebih kurang 1,500, dia ada dalam 10,000 cash. Rupanya dia tak hapuskan credit card dia. Credit card tu akhirnya boleh menyebabkan dia muflis. Yang tu yang bahaya. Jadi nak jawab soalan ni tu saya kata nilaikan balik kita punya keadaan kewangan. Sebaik-baiknya adalah hidup tanpa bebanan, tanpa hutang. Dan kemudian yang terbaiknya adalah kalau kita boleh susun aturkan kewangan kita begitulah. Jangan meletakkan kita kesesaan. Dan yang paling penting janganlah kita kaya kerana hutang. Yang tu seramlah mendengarnya, seram. Saya pernah jumpa kawan banyak duit kau dalam bank kan. Rupanya personal loan. Sambil-sambil tu bulanan keluar balik. Itu yang kita kata kenal pasti berapa sebenarnya net worth anda. Itu yang paling mustahil sekali. Sebab saya pernah dengar juga Tuan Zaidi ni sampai satu level nanti dia akan beritahu bagaimana kita nak mencipta kekayaan dengan hutang pun ada. Bukan nak kata hutang ni semua jahat, tapi kita kena lihat apakah sikap-sikap yang ada pada setiap hutang tu. Dia ada yang jahat, ada yang boleh jadikan pendapatan pula kepada kita. So tuan-tuan, follow lah Tuan Zaidi tu.
Orang selalu so follow diri kita, kita so follow orang lain kan. Sebab memang kalau tuan-tuan puan sebab saya sebenarnya saya seronok join program-program yang dianjurkan especially oleh sahabat-sahabat macam Tuan Erman Taib macam yang dianjurkan oleh mana-mana je lah program-program daripada Tuan Zaidi. Saya pernah ikuti program daripada Tuan Omar Sterling. Banyak program-program yang sebenarnya membuka minda saya, dan bila kita join program-program daripada mereka-mereka yang memang dah orang kata arif dalam bidang mereka tu, kita dapat pengalaman baru, kita dapat mencipta peluang yang baru, dan secara tidak langsung kita dapat orang kata melebarkan lagi kita punya networking dengan kawan-kawan yang lain lah. Sebab tu saya seronok saya join program-program yang dianjurkan oleh sahabat-sahabat yang lain ni. Be it saya ni mungkin dah jadi seorang peguam lebih daripada mungkin dah 20 tahun jadi lawyer dan sebagainya, tapi bagi saya benda ni membuka mata saya, dan bila saya nak berkongsi, nak bercerita dengan orang lain, setidak-tidaknya saya dah belajar perkara yang baru daripada kawan-kawan yang saya join program-program yang mereka anjurkan tadi tu, dan saya dapat berkongsi pula apa yang saya dah pelajari tu kepada sahabat-sahabat dalam follower-follower saya dalam pencatatan anda ni lah. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan perempuan, kalau boleh majlis-majlis ilmu ni jangan dipinggirkan. Tuan-tuan perempuan kena ambil peluang tu, especially sekarang ni dalam fasa pandemik COVID-19 ni, kita tengah lockdown kat rumah ni, banyak program-program yang dianjurkan secara percuma je. Yang macam Tuan Herman ada buat tiap-tiap malam, saya rasa 2 hari lepas dia dah start dah buat dia punya program. So kita boleh join program-program yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita ni, kita boleh join, dan kita boleh dapatkan sesuatu lah daripada apa pengalaman dia, ilmu yang dia ada dan sebagainya. So nanti insyaAllah Tuan Edi pula akan buat program, kita akan join pula Tuan Edi punya program. InsyaAllah, doakan saya. Okay. So terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Edi atas kesudian Tuan Edi untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang bertanya soalan-soalan. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak boleh nak go through satu persatu, nak highlight kan, takut nanti sampai esok malam pun tak habis lagi kita punya sesi ni. Dan memang saya tambah sikit. Saya pun nak sampai terima kasih, dan kalau boleh tuan-tuan, kalau yang masih nak berukhuwah dengan saya, nak jadi sahabat dengan saya, boleh search saya di Facebook. Nah, Facebook saya nama penuh seperti yang tertulis dekat atas ni, Edi Azwan. Tuan-tuan boleh search dan boleh jadi sahabat saya. Banyak lagi, saya ni bukan orang famous, masih lagi ada ruang kekosongan banyak untuk jadi sahabat. Saya alu-alukan sambil-sambil nanti. Saya di Facebook ni risau, saya tidak menjual. Ramai takut ni masuk je Facebook like kan, tak, saya bukan menjual. Saya lebih kepada Facebook saya mencari sahabat-sahabat dan ukhuwah lah. So boleh follow saya di sana, insyaAllah ada info-info saya kongsikan di sana. Dan jangan lupa juga dalam kewangan ni, antara guru-guru yang saya memang ikut adalah Tuan Zaidi tadi, Zaidi Ismail. Yang kedua Tuan Erman Taib. Erman Taib ni tuan-tuan kena ikut. Dia seorang pemberi ilmu yang betul-betul murahan lah orang panggil kan. Sentiasa bagi, dan sekarang dia pun tengah aturkan satu program bagaimana nak buat 50 kes tahun dalam bidang hartanah. So tuan-tuan follow lah Tuan Erman Taib, dan jangan lupa follow saya juga. Alright. So Tuan Isaac, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. The pleasure is mine actually. Saya memang uja nak bersama-sama dengan Tuan Edi, dan saya harap Tuan Edi jangan serik lah bila dah join. Saya cakap semalam paling lama pun 45 minit je, rupa-rupanya sampai 1 jam setengah dah kita. Kita pun rasa bersalah tu. Saya buka balik slide kita sehari tu, saya ada 160 slide. Kata 160 slide, demam lah kalau orang duduk depan ni. Okay, terima kasih banyak-banyak Tuan Edi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Okey, untuk penutup sesi pagi ni, saya just nak bagi tahu tuan-tuan puan, esok kita ada sesi bersama dengan saya seorang je esok insya-Allah dalam perkongsian yang saya akan recap balik apa yang kita dah pelajari dalam tempoh 5 hari ni. Kita akan buat summary, kita akan summarizekan semua sekali itu dalam sesi esok insya-Allah. Sebab kita dah sebenarnya daripada hari pertama saya buat sesi live ni sampailah ke hari ni, alhamdulillah sebenarnya chapter pertama sebelum memiliki rumah tu kita dah completekan dah. Kita dah completekan untuk chapter pertama sebelum memiliki rumah. Jadi untuk esok insyaAllah kita akan bagi kesimpulannya, kita akan summarizekan semua yang kita dah pelajari dalam tempoh 5 hari ini, dan saya harap tuan-tuan perempuan boleh bersama-sama dengan saya esok. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih tuan-tuan perempuan semua kepada Tuan Edi yang boleh masukkan ruangan komen. Kita sama-sama terima kasih kepada beliau atas ilmu yang telah beliau kongsikan, dan terima kasih banyak Tuan Edi atas kesudian Tuan Edi.
insyaAllah ada rezeki nanti, ada umur di kandung badan, kita akan jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah, Okay? insyaAllah. So itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya ucapkan ribuan kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi esok bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah Anda. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.